Siti Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Baginda Nabi menikahi dengan Hafsah binti Umar setelah mana suaminya mati dalam peperangan Uhud, syahid dalam peperangan Uhud. Nabi berkahwin untuk memberikan satu kehidupan yang baik kepada Sayyidatina Hafsah binti Umar dan sekaligus menjaga hubungan baik di antara baginda Rasulullah dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Seterusnya Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha. Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Saudah setelah 3 tahun kewafatan Khadijah. Suami pertama ialah As-Sakran bin Amr. Mereka berdua adalah di antara mereka yang berhijrah ke Habasyah. Apabila suaminya meninggal dunia setelah pulang dari Habasyah, Nabi Muhammad SAW telah memperistrikannya untuk memberi perlindungan kepadanya. Demikian kita baca satu persatu daripada setiap orang yang Nabi menikah, semuanya adalah untuk kemaslahatan agama, untuk memberikan perlindungan, untuk menjadikan perkahwinan itu sebagai asbab untuk lebih ramai lagi masuk Islam, seperti Safiyah binti Huyai. Isteri yang keempat ini bernama Safiyah binti Huyai daripada bangsa Yahudi, Bani Nadir, dari keturunan Nabi Harun AS. Dalam peperangan Khaybar, suaminya seorang Yahudi telah terbunuh dan Safiyah menjadi tawanan perang. Dalam satu rundingan setelah dibebaskan, beliau telah memilih untuk menjadi isteri Nabi SAW. Safiyah radhiyallahu anha meriwayatkan 10 hadis dan wafat dalam bulan Ramadan. Oleh kerana perkahwinan Nabi dengan Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, ramai daripada kalangan orang-orang Yahudi pun masuk Islam. Kerana apa? Kerana hasil perkahwinan Nabi dengan Safiyah binti Huyai. Kemudian Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah juga berkahwinan dengan Nabi setelah kewafatan suaminya. Sayyidatina Maimunah meninggal dan dikuburkan di Mekah. Hanya 2 orang saja isteri Nabi yang tidak dikuburkan di perkuburan Baqi. Iaitu yang pertama Sayyidatina Khadijah, yang kedua Sayyidatina Maimunah. Sayyidatina Khadijah di perkuburan Ma'alla di Mekah. Tahu perkuburan Ma'alla? Daripada Masjidil Haram, kalau keluar di pintu Marwah, kita jalan terus menuju ke bangunan tabung haji tu kan. Jalan terus, lebih kurang dalam 1.5 km, kita akan nampak perkuburan Ma'alla. Di situ ada lebih kurang 17 orang para sahabat Rasulullah SAW, dan di situlah disemadikan jasad Sayyidatina Khadijah dan juga putera beliau Sayyidina Qasim bin Muhammad SAW. Sayyidatina Khadijah dan Sayyidina Qasim dikuburkan di situ. Ada peluang pergi ke Makkah, kena pergi ziarah. Selain daripada Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Maimunah, Sayyidatina Maimunah dikuburkan di Mekah juga, tapi bukan di Ma'alla, di satu tempat yang lain. Selain daripada 2 orang isteri ini, semuanya dikuburkan di perkuburan Baqi'. Semuanya bersebelah-sebelah. Antara lain adalah Sayyidatina Ramlah radhiyallahu anha, Sayyidatina Hindun, Sayyidatina Zainab binti Jahash merupakan isteri kepada Zaid bin Harithah yang pernah menjadi hamba dan kemudian menjadi anak angkat Nabi SAW. Setelah dia dimerdekakan, hubungan suami isteri antara Zainab dan Zaid tidak bahagia kerana Zainab daripada keturunan mulia. Zaid telah menceraikannya walaupun telah dinasihati oleh Nabi. Beliau selepasnya dikahwini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha. Juwairiyah binti Al-Harith Al-Khuzai. Ayahnya ialah ketua puak Bani Al-Mustalik yang telah mengumpulkan bala tenteranya memerangi Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Al-Muraisi. Bani Al-Mustalik telah tewas dan beliau telah ditawan oleh Thabit bin Qais Al-Ansari. Thabit mahu beliau ditebus dengan 9 uqiyah, tetapi beliau mengadu kepada Nabi. Baginda SAW sedia membayar tebusan tersebut dan mengahwininya. Jadi nampak perkahwinan baginda Rasulullah SAW dengan isteri-isteri yang tadi, semuanya menjadikan bahagian daripada perkara yang bermanfaat untuk agama. Maka tidak ada peluang kepada orang untuk mengatakan bahawa baginda Rasulullah berkahwin dengan nafsu syahwat, seperti mana yang didakwa oleh sebahagian orang-orang orientalis. Ada mereka karang dalam kitab-kitab mereka menuliskan tentang syubhat atau prasangka-prasangka buruk terhadap baginda Rasulullah SAW. Nabi berkahwin dengan orang yang isteri yang cukup ramai kerana Nabi ini adalah orang lelaki yang sekian-sekian, yang berkahwin semata-mata untuk syahwat dan sebagainya. Maka kita jawab ianya tidak betul. Kerana apa? Hikmah baginda Rasulullah berkahwin dengan cukup ramai, antaranya apa?
perkahwinan Nabi dengan beberapa orang isteri tadi yang berjumlah 12 orang, semuanya adalah perkahwinan yang menghubungkan silaturahim dengan banyak puak-puak Arab. Nabi berkahwin dengan Safiyah binti Huyai, maka ramai orang Yahudi masuk Islam. Nabi berkahwin dengan Juwairah binti Al-Harith, dia punya kaumnya pun datang mendekati Nabi SAW. Demikian perkahwinan Nabi SAW, perkahwinan yang akan mendekatkan hubungan silaturahim dan akan memberikan manfaat kepada agama Islam dan juga dakwah baginda Rasulullah SAW. Kemudian antara hikmah yang lain, apa hikmah Nabi SAW berkahwin dengan isteri yang ramai tadi? Antaranya adalah manfaat untuk umat, manfaat untuk kita, kerana kita dapat pelajari tentang Rasulullah SAW melebihi daripada satu orang. Kita dapat pelajari tentang Rasulullah daripada hadis diriwayatkan oleh Aisyah, dapat pelajari tentang Rasulullah daripada Juwairiyah, dapat pelajari tentang Rasulullah daripada Safiyah binti Huyai, dapat pelajari daripada tentang Rasulullah daripada Sayyidatina Hafsah dan macam-macam lagi. Jadi oleh kerana ramainya isteri Nabi SAW, maka masing-masing mereka berkhidmat untuk mengajar kepada orang lain hadis-hadis dan sebagainya tentang bagaimana kehidupan Rasulullah di dalam rumah dan hukum hakam yang berkaitan. Jadi banyak sumber yang bermanfaat untuk agama yang datang daripada isteri-isteri baginda Rasulullah SAW yang cukup banyak tadi, khususnya tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang wanita, masalah-masalah berkaitan tentang haid, tentang nifas dan sebagainya, kebanyakannya datang daripada isteri-isteri baginda Rasulullah SAW. Maka oleh demikian kita tidak boleh mengatakan bahawa baginda Rasulullah adalah seorang yang menuruti syahwat. Kerana kalau Nabi menuruti syahwat, Nabi tidak akan berkahwin dengan Siti Khadijah yang berumur 40 tahun. Walhal Nabi waktu itu berumur 25 tahun. Berkahwin dengan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Dan Nabi tak berkahwin pun dengan yang lain. Sampailah Siti Khadijah meninggal dunia. Pada umur berapa Siti Khadijah meninggal dunia? 2 tahun sebelum Nabi kita berhijrah ke Mekah. Lebih kurang 40 tambah 10 atau tambah 11 tahun. 51 tahun. Umur Nabi 51 tahun ketika Siti Khadijah meninggal dunia. Jadi, kalau Rasulullah merupakan seorang yang menuruti syahwat seperti mana yang dikatakan oleh puak-puak orientalis ini, Nabi akan lebih berkahwin dengan isteri yang ramai ketika berumur 30 tahun, ketika berumur 40 tahun. Tapi Nabi hanya berkahwin setelah berumur 55 tahun. Atau 51-52 tahun ke atas, baru Nabi mula berkahwin dengan orang lain. Dan ini bukan umur yang boleh dikategorikan sebagai umur yang kahwin dengan syahwat. Kalau umur yang kahwin dengan syahwat tu tadi, umur 25 tahun. Tapi waktu itu, Nabi memadai dengan satu orang isteri saja, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sebab tu, baginda Nabi tidak berkahwin dengan isteri-isteri yang lain kerana Nabi terlalu sayang kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan, kalau sayang kepada isteri, jangan kahwin lain. Kalau nak kahwin lain, tunggu apa? Tunggu isteri meninggal dululah. Sebab Nabi kahwin dengan Siti Khadijah, lepas Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, baru Nabi berkahwin dengan isteri yang lain. Kerana asal dalam hukum, dalam madhab Imam Syafi'i, asal kepada hukum perkahwinan lebih daripada satu, asal hukumnya adalah memadai dengan satu. Asal hukum memadai dengan satu. Kalau ada keperluan, baru perlukan kepada tambahan. Itu pun kalau ada keperluan. Jadi kita jangan terus ambil yang keperluan tu. Jangan terus kata asal je boleh kahwin 4. Nanti dulu. Kaedah mengatakan asal adalah kahwin satu. Demikian. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan kita tidak boleh terima bahawa baginda Rasulullah berkahwin dengan semata-mata kerana nafsu syahwat. Kerana memang pun kehidupan Rasulullah tidak ada masa untuk Nabi bersenang-senang dengan isteri Nabi. Penuh dengan dakwah. Hari-hari baginda Rasulullah SAW berdakwah, dan urusan Nabi itu kita boleh pelajari setiap hari hidupnya Nabi macam mana. Nabi tidak ada honeymoon macam kita. Tak ada bercuti keluarga, pergi ke Langkawi ke apa ke, tak ada. Kerana kehidupan Nabi penuh untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata menggunakan umurnya untuk berdakwah kepada umat Islam, berdakwah kepada orang ramai, mengajar mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka ini, kalau kita tanya
atau kita kaji apa yang dikatakan oleh mereka isteri-isteri Rasulullah tentang Nabi, semua mereka akan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun daripada kalangan mereka yang akan menyebutkan sesuatu kekurangan terhadap Rasulullah. Tanyalah kepada sesiapa pun, maka mereka akan katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sentiasa senyum. Nabi adalah orang yang sekian. Nabi adalah orang yang sekian. Tidak ada seorang pun daripada kalangan isteri baginda Rasulullah yang akan menyebutkan satu pun kekurangan yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita sekarang baru kahwin 2. Kalau tanya pada isteri pertama, 1001 kekurangan dia akan sebut. Alah, dia tu macam ni, macam ni. Itu baru tanya isteri pertama. Kalau tanya isteri kedua, kalau isteri pertama sebut 101, isteri kedua sebut 200 kesalahan. Ini kita punya zaman kita sekarang. Tapi baginda Rasulullah tidak. Maksudnya tidak ada keluarga yang lebih bahagia daripada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi poin yang saya terlupa sebut tadi, kenapa tidak diperbolehkan kepada mana-mana lelaki untuk berkahwin dengan ummahatul mukminin? Yang pertama kerana pangkat mereka sebagai ibu ummul mukminin, dan yang kedua kerana dengan kalau mereka berkahwin mereka akan terhalang untuk bersama dengan Rasulullah di syurga nanti. Kerana seorang wanita, seorang perempuan akan bersama dengan suaminya yang paling last sekali ketika dia meninggal dunia. Seorang perempuan, dia bersama siapa, dia beristrikan kepada siapa ketika dia meninggal dunia, maka dengan lelaki itulah dia akan bersama di syurga nanti. Sebab itu ramai daripada kalangan awliya Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka meninggal dunia, isteri mereka tidak berkahwin lagi. Bukan kerana mereka menghalang diri mereka dapat hidup bahagia, hidup seronok di atas dunia, tak. Tapi mereka nakkan bersama dengan suami mereka yang pertama tadi di syurga Allah Ta'ala nanti. Kalau mereka berkahwin dengan lain, maka mereka akan bersama dengan suami itu pula di syurga nanti. Jadi sebab itu, isteri-isteri baginda Rasulullah SAW tidak berkahwin dengan mana-mana lelaki, bahkan menjadi haram kepada siapa-siapa pun untuk berkahwin dengan ummahatul mukminin dengan beberapa sebab tadi. Demikian tuan-tuan dirahmati oleh Allah, nama-nama yang kita sebutkan tadi, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Juwairiyah, Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah, Fatimah, ini semua nama-nama isteri-isteri dan anak-anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.